Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi, selamat berhujung minggu pada anda semua. Hari ini kita bersiaran langsung dari Pangsapuri Asrama Sri Ayu, Seksyen 4, Bandar Baru Bangi. Hari ini Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari mengunjungi kawasan Pangsapuri ini yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 30 Jun dan akan dijangka berakhir pada 13 Julai ini. Dan Menteri Besar ini mungkinnya akan mendengar sendiri rintihan penduduk-penduduk di sini yang terkesan akibat PKPD sejak 30, saya kira sejak 5 hari lepas, 30 Jun yang lalu. Sepuluh hari. Okey, selepas kunjungan dan turun padang Menteri Besar, beliau akan mengadakan sidang media di luar postcard di luar PKPD ini, dan kami dimaklumkan di sini dihuni oleh pekerja kilang di sekitar Bandar Baru Bangi, Bandar Baru Bangi. Ya, PKPD dah 11 hari ya. Terima kasih kerana betulkan saya. 30 Jun hingga hari ini dah 11 hari. Ni kalau tak silap saya, ini dah kenderaan yang dinaiki oleh Menteri Besar Selangor. Mungkin kita boleh tanyakan tentang kes yang mendadak naik, yang kita dicatatkan semalam 4,000 lebih. Mungkin kita boleh tanyakan apakah indikator, apakah sebab jumlah positif COVID-19 meningkat mendadak sejak 2-3 hari yang baru-baru ini. Saya kira jumlah itu telah menyumbang angka yang sangat tinggi, dan di mana semalam lebih 9,000 kes dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak 2-3 hari ini. Pastinya peristiwa di mana UMNO menarik sokongan terhadap Perdana Menteri juga sehari selepas itu berlaku kenaikan mendadak. Ya, ramai mahukan kilang ditutup. Kita boleh tanyakan pendirian Menteri Besar Selangor. Sebelum ini Menteri Besar Selangor dia mengatakan bahawa kawasan PKPD di Selangor tidak membenarkan sektor perkilangan terus beroperasi. Dan hari ini Menteri Besar Selangor menyantuni penduduk-penduduk ataupun pekerja-pekerja kilang di Pangsapuri Asrama Sri Ayu, Seksyen 4, Bandar Baru Bangi. Okey, sebelum kita masuk kawasan Pangsapuri ini, pihak polis mendirikan beberapa kemah. Ada 2 kemah kalau tak silap saya. Dan di sebelah sana pun ada kemah juga didirikan di sebelah dalam. Dan turut diletakkan adalah kawat berduri di pintu masuk asrama ini, Pangsapuri ini. Dan ketika ini kami pun terpaksa berada di luar, sebagai Menteri Besar saja yang dibenarkan untuk melawat dan melihat-lihat sekitar kawasan Pangsapuri Asrama Sri Ayu ini. Pada anda yang berada di Bandar Baru Bangi, mungkin boleh berkongsikan sedikit tentang perkembangan COVID-19 di sekitar Bandar Baru Bangi ini. Adakah sektor kilang menyumbang kepada kluster tempat kerja? Adakah sektor kilang juga menyumbang kepada
jumlah kes yang tinggi di sekitar Bangi. Mungkin anda boleh kongsikan sedikit di komentar di sini. Jimmy Ali tutup kilang. Ramai nak tutup kilang. Ramai takut kes tinggi 4,000 lebih. Muhammad Naim Rifai, MB tak ada kuasa nak tutup kilang di Selangor, hanya MITI yang ada kuasa. Tak apa, nanti kita tanyakan Menteri Besar sendiri sejauh mana beliau punya kuasa untuk menentukan operasi di kawasan PKBD. Azizul Santos buat live kat pejabat MITI. Tak silap saya, MITI pun menterinya pun tak ada sekarang ni. Jadi kita tunggulah Menteri MITI pulang dari luar negara, barulah kita mungkin mendapatkan sedikit komen daripada Menteri yang bertanggungjawab. Apa khabar anda di luar sana? Adakah anda cukup barang keperluan? Tidak cukup, bolehlah merujuk kepada pemimpin di kawasan anda, ataupun kalau segan atau silu boleh menggunakan kaedah bendera putih, kibarkan di rumah anda, dan saya pasti akan ada bantuan sampai sama ada jiran maupun pemimpin kawasan yang berdekatan anda, ya. Rudi Ang, okey, pelan kawalan penularan wabak. Okey, nanti kita tanyakan Menteri Besar. Terima kasih kerana berkongsikan pandangan anda. GCEND, kilang tak berduri, perumahan yang diduri. Itu pun menjadi persoalan juga, kenapa kilang terus dibuka, meskipun kita tahu banyak kes positif telah pun dicatatkan oleh sektor kilangan. Saya kira penduduk di sini sukar untuk meloloskan diri kerana selain kawat duri, di sini diletakkan kemah pihak berkuasa, polis, rela dan sebagainya yang akan berjaga 24 jam sehingga selesai PKPD ini pada 13 Julai, kalau selesai. HZM SFL nama susahnya. Alasan dia cakap MITI saja yang ada kuasa. Tak apalah, siapa pun ada kuasa kita akan tanyakan siapa. Sebab Selangor di bawah Menteri Besar Selangor. Adakah kuasa kerajaan negeri terpakai ataupun tidak terpakai ketika Perintah Kawalan Pergerakan maupun Pelan Pemulihan Negara PPN. Kalau anda boleh lihat petugas perubatan di sini pun mengenakan PPE, siap bertudung walaupun lelaki. Okey, petugas perubatan lengkap memakai PPE. Saya kira mereka melakukan ujian saringan secara berkelompok sebelum kawasan ini sama ada diteruskan PKPD ataupun ditamatkan yang dijadualkan pada 13 Julai ini.
Mesti saring dulu bawa vaksin. Vaksin. Saringan sebab dah 11 hari. Betul. So, yang SOP dia di PKPD mesti saring dulu. Yang ni semua vaksin. So hari ni vaksin saja. Sebab negatif dah 11 hari. Okey, kami maklumkan penduduk di sini telah pun dibuat saringan sejak 11 hari lalu, hanya sebelum dikenakan perintah kawalan pergerakan, dan sehingga hari ini mereka terus melakukan suntikan vaksinasi COVID-19 dan kebanyakan daripada mereka negatif dan bisa menunjukkan negatif daripada COVID-19. Okey, kita masih menunggu Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari untuk selesai mengunjungi dan menyantuni penduduk di Pangsapuri Asrama Seri Ayu Seksyen 4 Bandar Baru Bangi. Nur Ayati Ahmad suruh tanya MB kat asrama tu ada tak yang kena angkut sebelum PKPD. Seksyen 4 tu memang banyak rumah pekerja. Boleh, terima kasih kerana berkongsikan soalan anda. InsyaAllah saya akan tanyakan. Sebab ini penting sebab ada beberapa kawasan sebelum ini yang dikenakan PKPD, ramai yang melarikan diri. Ramai yang melarikan diri, tidak mahu dikurung, khususnya pekerja-pekerja kilang. Sebelum ni kita ada rekod di Desa Mentari di Petaling Jaya, di mana ada beberapa orang melakukan cubaan melarikan diri. Kereta baru nak masuk. Tadi kena masuk terpilih kamu. Ya. Hari ni saya sama. Malam saya dia pakai masuk dalam. Tak kena pakai ni, USB-nya. Mana dia? Nampak. Ya, saya sangat memahami penderitaan anda yang ada yang terputus bekalan makanan. Mungkin saya bertanyakan apakah inisiatif dari Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu mereka yang terjejas, khususnya di kawasan PKPD yang ada yang menunggu sehingga 5 hari tidak ada bekalan makanan yang sepatutnya dibekalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita akan tanyakan kepada Menteri Besar Selangor apakah inisiatif yang boleh dilakukan bagi membantu mereka yang terjejas, khususnya di kawasan PKPD. Kita tahu PKPD ni orang ramai tidak dibenarkan untuk membuat pesanan ataupun memesan secara online, dan mereka juga tidak dibenarkan untuk keluar dari kawasan ini. Mereka hanya bergantung pada barang keperluan yang dibekalkan oleh pihak kerajaan. Kita boleh tanyakan nanti. Kelata. Dan kita juga mungkin akan bertanya kepada Menteri Besar Selangor tentang perkembangan pentadbiran negara, di mana selepas UMNO menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, saya kira Selangor mungkin ada kesan dengan pendirian UMNO yang terkini. Rudi Ang, setakat ni tidak ada fogging Setakat yang saya datang ni tak nampak fogging. Saya dimaklumkan mereka sedang divaksin. Letak je lah, apa tak dengar. Letak je lah, tak dengar. Betul macam tak nampak. Mereka tak naik kan. Oh, dia tahu. Banyak pendekatan Kerajaan Selangor selepas pelaksanaan PKPD. Vaksinasi secara bersasar mula dilaksanakan di kawasan PKPD. Setelah mereka disahkan negatif COVID-19, mereka yang dalam kawasan akan terus diberikan vaksin bagi mempercepatkan immunity herd di kawasan-kawasan yang terjejas akibat COVID-19. Syamsul Syam, Citra dipercepatkan rakyat dah kering ni. Okey, itu bukan di bawah kuasa Menteri Besar Selangor.
Paling saya telah mengutarakan perkara ini banyak kali. Malah Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sebelum ini, Datuk Dr. Ashraf Wajdi, turut menegaskan supaya rakyat diberikan bantuan sekarang, bukan esok, bukan lusa, bukan Ogos dan bukan Oktober. Sebaliknya sekarang, kerana rakyat terputus bekalan makanan, hilang pendapatan, tiada pekerjaan dan sebagainya. Dan sekiranya citra pun apa juga bentuk pengeluaran daripada WSP sepatutnya boleh dipercepatkan, kerana ia merupakan tabungan rakyat. Meskipun ia merupakan tabungan untuk hari tua, namun jika saat ini mereka tidak dapat meneruskan survival, apalah maknanya tabungan untuk hari tua itu kan. Kalau untuk makluman anda, di Selangor memang usaha membuat saringan itu sangat giat dilakukan, malah telah memasuki fasa ketiga. Saringan berkelompok bersasar mengikut DUN, dan disebabkan itu antara punca kenaikan kes COVID-19 sejak 2-3 hari ini. Dan semalam saja ada 4,000 lebih kes dicatatkan di Selangor saja. Dan kalau di Kuala Lumpur juga meningkat lebih 1,000. Subiadin, saya nak tanya, kalau dapat vaksin 2 dos dah boleh fly overseas ke? Tak boleh selagi negara tidak mencapai herd immunity, 80% herd immunity. Selagi itulah rakyat ataupun orang luar tidak boleh keluar dan masuk ke negara ini. Kerana kita tahu apabila kerajaan melepaskan beberapa pelancong menyebabkan berlakunya jangkitan varian-varian baru, termasuk varian Delta, varian UK, Afrika dan sebagainya. Ini juga tidak membantu usaha kerajaan untuk mengurangkan dan memutuskan rantaian COVID-19 yang sebelum ini sangat rendah berbanding sekarang, hingga orang kata mendekati angka 10,000. Kita bimbang jika pintu negara terus dibuka kepada semua tanpa mendahulukan herd immunity, usaha kerajaan itu hanyalah sia-sia sahaja. Ahmad Nazim, PH berhenti main politik. Itu saja panduan apa tu? Saya setuju sepatutnya semua pihak, ahli politik ke, bukan ahli politik ke, perlu henti berpolitik, teruskan fokus untuk mencapai herd immunity, kekal mengamalkan SOP dan duduk di rumah jika tiada urusan di luar. Kalau semua patuh, insya-Allah kes COVID-19 dapat diturunkan dengan segera. Dan bila turun, kita pun bolehlah rentas daerah, negeri, balik kampung, jumpa orang tua dan sebagainya. Kita faham rakyat sangat-sangat tertekan, berada di rumah berbulan-bulan lamanya.
apatah lagi anak kita terpaksa belajar di rumah, perlu mengikuti PKPD, perlu mengikuti PDPR. Dan aduan yang saya terima sekarang adalah PDPR, murid pun koyak, murid pun koyak. Kerana PDPR banyak kesulitannya, baik dari segi data, internet, kelajuan dan sebagainya, harga pun mahal. Dan pihak kerajaan perlu memeriksa telco-telco di luar sana sejauh mana perkhidmatan mereka betul-betul membantu rakyat ketika memerlukan. Ada setengah kawasan internet sangat perlahan, namun data tetap jalan. Bila habis kena top up lagi. Tak semua penduduk ataupun orang ramai tidak mampu untuk top up, tak lagi untuk kegunaan anak-anak belajar PDPR. Betul tu, ada yang menyewa rumah pun bermasalah. Jika tak ada pendapatan, macam mana nak bayar rumah? Silat bari bulan kena halau. Pengarang KK Nasional. Dia datang lebih serius kan? Tak boleh datang hari-hari. Solon House makin meningkat kes ni, sudah 2 bulan lockdown. Malaysia gagal. Malaysia tak gagal, yang menggagalkan sistem dalam manusia. Saya kira mereka yang bertanggungjawab perlulah melakukan sesuatu. Rakyat dah fed up, rakyat dah bengang. Poket makin menipis, simpanan makin kurang. Oh, konsep lah. Ya, dalam. Saya ada cadangan, berarti kan bisa cadangan. Saya ada juga. Okey, ini antara petugas media yang baru saja keluar dari kawasan PKPD. Barangkali mungkin boleh kongsikan sedikit keadaan di dalam sana. Okey, saya kira tidak lama lagi Menteri Besar akan meninggalkan kawasan Pansapuri Sri Ayu ini, dan
Mungkin anda boleh juga mengikuti bersama kami sidang media bersama Menteri Besar sebentar saja lagi. Mana media yang baru keluar tadi? Penonton kita nak tengok. Tak tahu apa respon dalam. Oh, dia dah lambat. Okey, kita sudahi secara langsung kami di lokasi. Sepada hari kita akan masih langsung lagi untuk mengikuti dan apa tu memaparkan sidang media yang akan dibuat oleh Menteri Besar Selangor. Masih kena menonton media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.